Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Akmal bin Nazrul Akmal daripada Guru Umum 7. Kami membawa assignment untuk menerangkan maksud falsafah evolusi. Asal-usul evolusi merupakan satu pendapat atau kepercayaan yang menolak kewujudan ciptaan Allah. Di Greece purba, sebahagian besar ahli falsafah yang tidak beragama telah bersatu untuk mempertahankan idea evolusi ini. Evolusi ini juga menjadi tulang belakang kepada kebanyakan falsafah pagan yang tidak beragama. Walau bagaimanapun, falsafah purba ini tidak membantu perkembangan sains moden. Sebaliknya, keimanan kepada Allah yang memainkan peranan memberangsangkan dan mempentingkan sains moden. Kebanyakan sains moden mempercayai kewujudan Allah, dan ketika mencari ilmu sains, mereka berusaha untuk mengenali dan mempelajari cakrawala ciptaan Allah dan memahami segala undang-undang dan segala maklumat dalam ciptaannya. Ahli falak seperti Leonardo da Vinci dan yang lain, mereka semua telah mengkaji dan mempercayai tidak hanya kewujudan Allah, malah seluruh cakrawala ciptaannya. Seorang ahli pengasas sains fizik moden, Max Planck, menyatakan bahawa sesiapa yang pelajari ilmu sains secara meluas adalah untuk membaca fasa yang terdapat di atas pintu sebuah kuil sains, iaitu berimanlah. Iman adalah sifat utama bagi seseorang saintis. Teori evolusi adalah hasil daripada falsafah materialis yang dibayangi oleh falsafah materialistik purba dan mula tersebar dengan meluas pada kurun ke-19. Materialism mencari penjelasan semula jadi melalui faktor-faktor materialis sepenuhnya. Memandangkan mereka telah menolak ciptaan Allah sejak awal lagi, mereka mendakwa setiap benda yang hidup dan mati telah muncul secara kebetulan mengikut keadaan. Biologi mengalami kematangan pada tanggal 24 November tahun 1859 pada saat Charles Darwin menerbitkan buku On the Origin of Species by Means Natural Selection. Buku tersebut telah menekankan solusi keanekaragaman dan organisme. Evolusi juga boleh definisikan sebagai perubahan dalam jumlah dan jenis garis keturunan utama. Saya Haris Husaidi. Saya akan menerangkan pandangan evolusi menurut agama dan ahli-ahli lain. Yang pertama, dari segi kebudayaan barat menolak pandangan evolusional mengenai kehidupan. Maksudnya dalam buku The Origin of the Species, teori evolusi dengan semesta alam yang pertamanya merumuskan dalam buku adalah proses di mana organisme berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perubahan sifat fizik dan perilaku yang dapat diwariskan. Pandangan Darwinian mengenai kehidupan memiliki perbezaan yang sangat jelas dengan paradigma konvensional yang menyatakan bahawa bumi baru berumur beberapa tahun sahaja, dihuni oleh bentuk-bentuk kehidupan yang tidak berubah dan telah diciptakan satu persatu dalam masa 7 hari, di mana Sang Pencipta membentuk keseluruhan sejagat. Yang kedua, dari segi skala alam dan geologi alam. Plato dan muridnya Aristotle yang merupakan dua ahli falsafah yang berpengaruh dalam kebudayaan barat tetap memegang pendapat yang bertentangan dengan konsep evolusi. Plato sangat yakin tentang dua dunia, iaitu dua dunia yang nyata dan ideal dan kekal, dengan dunia fantasi yang dilihat melalui mata kasar. Manakala Aristotle mengatakan bahawa evolusi yang terjadinya berdasarkan metafizikal alam. Maksudnya, metafizikal alam dapat mengubah bentuk organisme dan habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk lebih kompleks. Yang ketiga ialah teori gradualism sebagai pembuka jalan. Selain teori katastrofisme surya, ada suatu idea yang berbeza mengenai bagaimana proses geologi membentuk kerak bumi. Pada tahun 1765, seorang ahli geologi dari Scotland, James Hutton, mengemukakan bahawa hal yang mungkin untuk menjelaskan berbagai bentuk tanah adalah dengan melihat mekanisme yang bekerja di dunia sekarang ini. Sebagai contoh, ia menyatakan bahawa tebing terbentuk oleh sungai yang memotong batu-batuan dengan fosil haiwan. Lautnya terbentuk dari partikel-partikel yang telah terkena aerosil dari darat yang dibawa oleh sungai ke laut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori evolusi dalam
perspektif Islam. Yang pertama, mazhab tekstual yang menafsirkan semua ayat sesuai dengan inti verbal ayat-ayat itu kata demi kata. Situasi dan kondisi yang dirujuk kebanyakan adalah apa yang terjadi pada abad pertama dan kedua Hijriah. Kemajuan sains dan teknologi diabaikan. Bagi mazhab ini, penafsirannya sudah tamat. Yang kedua pula, mazhab kontekstual yang menafsirkan ayat-ayat bukan hanya terbatas pada arti verbal ayat-ayat, tetapi juga merujuk pada relevan teks itu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendek kata, penafsiran terbuka jika premis-premis baru muncul. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah juga sunnah Allah yang dirujuk sesuai dengan ayat yang bersangkutan, dan ini membuat penafsiran menjadi dinamik. Ini tidak bermaksud bahawa ayat-ayat itu harus disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi penafsiran kembali diperlukan jika ada fakta-fakta baru muncul. Dapat difahamkan bahawa mazhab tekstual cenderung menjadi statis dan taklid pada apa yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir abad pertama dan kedua Hijriah sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Sebaliknya, mazhab kontekstual lebih dinamik dan tidak berpegang teguh pada pandangan para ahli tafsir terdahulu, melainkan cenderung untuk menafsirkan kembali ayat-ayat sesuai dengan konteks baru dan tanggapan terhadap waktu dan ruang tertentu. Mazhab ini dapat difahami bahawa dalam batas tertentu boleh mengundang kontroversi di kalangan ahli tafsir. Hai, saya Wan Nu'aina Nasiha akan menerangkan tentang teori evolusi dalam perspektif sains. Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah memberi kesan pada kemajuan sains, khususnya dalam penemuan bukti-bukti mengenai terjadinya proses evolusi. Teknologi telah membawa sains untuk mampu mengesan bukti-bukti yang tepat dan diiktiraf secara ilmiah. Berkat kemajuan teknologi di era penemuan radioaktif, kini para saintis seolah-olah memiliki kemampuan untuk menjelajah waktu yang telah jauh berlalu dan mendapat tempias juga dalam kemajuan teknologi biologi molekular. Berkat ilmu dan akal minda yang dianugerahkan kepada setiap manusia, para saintis telah berhasil menemui hubung kait yang dahulu hanya dikesan dari persamaan anatomi dan morfologi. Dan dengan semakin banyak bukti baru yang ditemui, semakin besar pencerahan yang kita dapat selami dalam menyingkap misteri evolusi makhluk hidup. Kini, kita tidak boleh lagi menidakkan ketika sains sudah sampai pada kesimpulannya bahawa bumi dan kehidupan di dalamnya merupakan kehidupan kesan dari evolusi, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai penutup, kesimpulannya dari sudut pandangan Islam, ada dua mazhab ahli tafsir dari mufassirun. Pertama, mazhab tekstual yang merujuk kepada mentafsir ayat sesuai dengan erti maksud ayat-ayat itu, perkataan demi perkataan. Situasi dan keadaan yang dirujuk adalah apa yang terjadi pada abad pertama dan kedua Hijriah, dan kemajuan dan sains teknologi diabaikan. Kedua, mazhab kontekstual yang menafsirkan ayat-ayat bukan hanya terbatas pada maksud ayat-ayat tersebut secara verbal, tetapi juga merujuk kepada kesesuaian teks itu dengan kemajuan sains dan teknologi. Pentafsiran terbuka jika terdapat idea-idea yang baru muncul. Sains dan teknologi juga sunnah Allah yang harus didokong sesuai dengan ayat yang menerangkannya, seterusnya mewujudkan pentafsiran menjadi dinamik. Sama seperti pengikut teologi alami, bumi dan makhluk hidup di dalamnya diciptakan Allah secara kun fayakun. Tapi menurut mufassirun mazhab kontekstual, berbeza dengan pendapat yang lebih kepada umum. Quran memasukkan pendapat mengenai transformasi dan evolusi dalam proses penciptaan. Dari bukti sains yang berhasil ditemukan dari tahun ke tahun semakin memberi pengesahan bahawa bumi dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia telah melalui proses evolusi yang memakan masa sejak dari kewujudan makhluk prasejarah sehingga pelbagai perubahan yang berlaku sehingga ke hari ini. Thank you.